Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke YouTube channel saya. Bagi siapa yang belum subscribe, boleh subscribe. Okey, nama saya Jasrul Janmani Benjamian. Hari ini saya akan share tentang 3 jenis tarif yang available di dunia ini sebenarnya. Okey, sebab mungkin ada yang perasan, mungkin ada yang tak perasan. Sebenarnya kita ada 3 jenis tarif yang digunakan oleh utility ataupun dalam kes kita TNB lah dekat dunia ni. Okey, ada 3 jenis tarif dan yang sekarang kita pakai sebagai pengguna perumahan, kita pakai block tarif. So, saya akan cuba bincangkan, saya akan kupas ketiga-tiga tarif ini, kelebihan dan juga kelemahan setiap satu. Alright? So, ini sebenarnya part of daripada subjek master saya. Okey, dalam subjek master ada cover ketiga-tiga ini, tapi kita tak pergi detail itulah. Kita akan pergi kepada topik kepada yang ringkas supaya semua orang lebih mudah faham. Dan kenapa ada 3 jenis tarif ni, sebenarnya dia ada kaitan dengan demand side management. Alright. So, seterusnya, kalau kita tengok dekat sini, ini adalah contoh single tarif ataupun fixed tarif. Apa yang kita maksudkan sebagai fixed tarif ataupun single tarif? Maksudnya dia cuma ada satu sahaja tarif untuk semua kilowatt hour. Okey. Contohnya sama ada kita guna sikit ataupun kita guna banyak, itulah amount yang akan didarab. Okey. Maksudnya dia akan darab dalam kes ni, contohnya dia darab 80. Kalau kita guna sikit dia darab 80, kalau kita guna banyak pun dia akan darab dengan 80. So itu yang kita panggil sebagai fixed tarif. Okey. Apa kelemahan fixed tarif ni dulu? Kita pergi kelemahan dulu. Kelemahan fixed tarif, kalau berlakunya kenaikan tarif, okey, maksudnya the utility ataupun government nak naikkan tarif, semua orang akan affected. So contoh naik 90, semua orang akan rasa 90 dan sebagainya. Okey, itu adalah single tarif. Kelebihan dia apa? Kelebihan dia, harga dia berada di tengah-tengah. Kalau kita tengok contoh dekat sini, harga yang murah 65, harga yang mahal 95, dia duduk tengah-tengah 80. So sama ada kita guna sikit, siapa yang guna sikit rasa rugilah. Tapi siapa yang guna banyak, dia akan dapati dia untung kalau dia menggunakan kaedah single tarif. Okey, itu yang pertama. Kita pergi yang kedua, block tarif. Okey, block tarif ni macam saya beritahu, ini apa yang kita guna sekarang ni dekat rumah. Kalau kita perasan, apa maksud block tarif? Maksudnya setiap dalam kes contoh kita ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 blok. Okey, 5 blok. Setiap blok akan ada harga dia. Contoh 200 kilowatt hour yang pertama harga 21.8, lepas tu 133 dan ke atas. Okey, yang ini saya rasa semua orang dah maklum tentang blok tarif pada bil kita. Cuma saya suka untuk kita bincangkan yang kotak ni. Kalau kita tengok yang kotak ni, harga dia jauh lebih murah daripada yang lain-lain. Ni 20 sen, awal 30 sen, tiba-tiba naik 50 sen, 50 sen, dah dekat-dekat 60 sen. Okey? Dan cuba kita recap balik semua blok tarif yang wujud daripada tahun sebelum 2009, iaitu tahun 2008 sehingga sekarang. So kalau kita tengok tahun 2009 harga dia 21.8, 33.4. 2011 21.8, 33.4. 2014 21.8, 33.4. Dan sekarang menggunakan kadar 2018 pun 21.8, 33.4. Dekat sini yang saya nampak kelebihan blok tarif. Dalam blok tarif untuk kes Malaysia. Untuk kes Malaysia, kerajaan dan juga TNB mereka tampung kos tersebut. Maksudnya mereka tampung lebihan kos untuk 300 kilowatt hour yang pertama. Sebab tu harga pada dua blok ni sangat murah. Kalau kita nak tengok harga sebenar, bila berlaku kenaikan tarif, kita tengok harga selepas itu. Contoh, 2011, anggaran dia lebih kurang 40 sen hingga 45 sen. 2014 dah naik 50 sen. Sekarang pun dah naik 50 sen. Ataupun kekalan 50 sen. Sebab tu kita tengok dekat sini, sebenarnya tarif elektrik yang sebenar adalah jatuh kepada 50 sen ke atas. Dua tarif yang pertama, dua blok yang pertama merupakan blok yang disubsidize oleh government. Okey, ini dulu. Ini sekarang dan juga beberapa tahun yang lepas lah. Kalau kita tengok tahun sebelum tu lagi, which is tahun 2009 hingga 2011, mereka siap pecahkan lagi. Kalau siapa yang guna 400 kilowatt hour pertama, ini tarif. Kalau yang guna lebih, tarif dia dah jadi lagi mahal. So, kalau tanya saya, sebenarnya sekarang ni kita sangat beruntung sebab kita ada dua blok tarif yang sangat murah, yang mana sekiranya kita tahu cara penjimatan,
kita dapat mengurangkan sehingga 300 kWh setiap bulan dan kita akan dapat harga yang sangat murah. Okey, kalau biasanya saya ada buat projek-projek solar, biasa ramai orang tanya, bila perlu tak saya pasang projek solar dan sebagainya. Jawapan saya ringkas. Sekiranya penggunaan elektrik rumah tak pernah cecah 300 kWh pertama, jangan guna. Dan katakanlah kalau cecah 600, yang kita nak bina solar hanya untuk kereta 50 sen je. Maksudnya 300 kWh tu je yang kita nak solar tu supply, selebihnya biar kita guna tarif TNB sebab tarif TNB sangat murah. Okey. Ini adalah blok tarif. So kelebihan dia kita nampak, kelebihan dia iaitu dia dalam kes Malaysia dia ada tarif yang sangat murah yang untuk digunakan. Kelemahan dia kalau kita guna banyak memang cas mahal lah. Okey, bila kita dah sampai ke blok-blok bawah ni. Alright? Sebab tu kalau kita tengok dalam kes PKP yang lepas, kenapa kita perasan RM tu berganjak laju? Sebenarnya disebabkan oleh blok tarif ni. Tapi again saya bagi tahu bukan disebabkan blok atas ni yang mahal, sebenarnya sebab blok bawah ni yang murah. Okey, sebab dia being subsidized by the government. Dan yang ketiga, okey, saya alihkan yang ni sekejap. Kalau tuan-tuan tengok pada tahun 2020, bukan 2020 ni. Ni waktu tahun 2019. Ni saya baru print screen tadi. Okey, pada tahun 2019, 17 September, apa yang berlaku waktu tu dah keluar pun di berita harian bahawa TNB bercadang untuk menggunakan kaedah time of use. Okey. Apa maksud time of use? Maksudnya tarif kita terpecah kepada dua. Waktu siang mahal, waktu malam murah. Itu time of use. Time of use ni bukan benda yang baru. Commercial dan juga industrial mereka dah pakai time of use. Maksudnya tarif pada waktu siang mahal, pada waktu malam murah. Okey. Kelebihan dia, kita boleh dapatkan harga yang murah pada waktu malam. Maksudnya kita dah boleh shift lah. Instead of kita basuh baju waktu siang, kita basuh baju waktu malam. Instead of apa-apa aktiviti yang menggunakan elektrik pada waktu siang, contoh gosok baju dan sebagainya, pada waktu siang kita boleh shift pada waktu malam untuk dapatkan harga yang murah. Okay, saya ambil contoh, ini adalah contoh komersial. Okay. Untuk kita lihat, dalam contoh komersial ni, saya conteng sekejap ya. Okay. Kalau kita tengok dalam komersial dia ada 3 jenis tarif, blok B, blok C1 dan juga blok C2. Okey, kelebihan blok apa tarif B yang dia pakai ni? Kalau kita tengok dia pakai blok tarif. 200 kWh pertama ini harga dia, selebihnya ini harga dia. Okey. Ini yang kita panggil tadi blok tarif. Tapi dalam tarif C1 pula dia pakai kaedah fixed tarif. Nampak? Semua kilowatt hour satu harga. Tapi dekat sini dia ada satu lagi lah yang kita panggil maximum demand. Yang ni saya tak nak sentuh lah. Okay? Yang ni satu topik yang berbeza. Nanti ramai confuse. Tapi apa yang saya nak cakap dalam case ni dia ada setiap kilowatt hour ini harga dia. Ini yang kita panggil sebagai fixed tarif. Dan yang ketiga, tarif C2 pula ini dia. Nampak? Kita ada harga waktu malam murah. Ni yang ni waktu malam ataupun off peak murah dan waktu siang mahal. Okay, so kelebihan time of use, pengguna boleh dapatkan harga murah dengan menggunakan elektrik pada waktu off peak ataupun pada waktu malam. So ini sahaja yang saya nak share tentang 3 jenis tarif. Sebenarnya setiap tarif ni ada kelebihan dan kelemahan. Bergantung kepada kita macam mana kita nak menggunakan elektrik tersebut. Sekiranya ada apa-apa soalan boleh tanya di Facebook. InsyaAllah saya akan cuba kongsi apa yang saya tahu tentang tarif ini. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.